billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ya. Amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Semoga Allah menurunkan rezeki hujan yang berkat ke atas bumi kita. Doa. Bila turun hujan lebat, khususnya waktu mula turun awal hujan tu doa lah. Itu antara waktu-waktu mustajab doa. Jangan kita leka. Kita mungkin Malaysia ni dah biasa dengan hujan, dia tak cakap bila hujan turun kan. Dan dalam kereta keluarga tu tiba-tiba hujan lebat dalam kereta tu, masa tu nak buat apa? Baca doa. Bukan setakat Allahumma inna shayban nafi'a aja, doa-doa lain pun baca. Kalau abang bawa kereta tu suruh, isteri baca doa, anak baca doa, ambil manfaat pada ketika turun hujan tu, insya-Allah mustajabnya doa. Jadi kita kat dunia ni cari waktu-waktu yang mustajab doa. Buat senarai dalam hidup tu kita tahu waktu-waktu yang mustajab doa. Ambil kesempatan musim terkujuh ni banyak-banyaklah berdoa ketika hujan turun. Itu satu bab ya. Baik, alhamdulillah. Semalam kita dah jumpa bab bagaimana Allah secara berterusan menurunkan rasul, nabi-nabi dan rasul kepada kaum-kaum sebelum ni. Tak ada satu pun Allah kata akan jatuh taklif kepada dia, itu diberatkan dengan persoalan, tanggungjawab, timbangan, mizan dan sebagainya, melainkan telah diutuskan Nabi dan Rasul kepada mereka. Dah sampai dah. Kita Nabi dah tak ada. Tapi sampai tak perutusan Rasulullah SAW kepada kita? Sampai. Sampai. Dan dunia sekarang ni majoriti sampai, melainkan kita bincang ahlul fatrah. Sikit-sikit lah orang. Tak pernah jumpa orang luar. Tak ada. Kristian tak sampai ke dia, Buddha tak sampai, Islam pun tak sampai. Jadi mungkin orang tu ahlul fatrah. Itu diturunkan Nabi-Nabi Rasul. Berapa banyak Nabi dengan Rasul ni? Jumlah dia lagi-lagi lah. Tak ada siapa tahu tepatnya. Siapa boleh beritahu berapa banyak Nabi, berapa banyak Rasul? Beribu betul. Berapa ribu? 100,000. 100,000 dan 100,000 lebih lah. Sabit sebuah hadis yang do'if. Katakan Abu Zar ditanya, berapa ramai Nabi Rasul ni? Abu Zar kata Nabi 124,000. Kata tak salah adalah hadis. Hadis tu hadis do'if. Bahkan ada sebahagian kecil ulama ilmu ahli hadis kata hadis ni maudhu'. Tapi kebanyakannya kata hadis do'if. Himpun hadis do'if lain pun mengata dalam 100,000 lebih lah. 114,000, 124,000 itu Nabi. Ramai. Rasul dalam hadis do'if yang Abu Zar tu 313 Rasul. Ulul Azmi ni kita tahu 25. 25. Jadi ada Nabi ni diturunkan kepada diri dia je. Syariat tu hanya untuk diri dia je. Ada Nabi syariat tu untuk ahli keluarga dia. Ada Nabi syariat tu untuk kaum dia. Kecil kaum dia sikit je. Begitu. Tengok kebanyakannya Bani Israel keluar tak daripada syariat Bani Israel? Tak keluar. Nabi-Nabi Bani Israel hanya untuk Bani Israel je. Begitu. Tapi Nabi Muhammad SAW untuk sekalian alam. Begitulah para Nabi Rasul ni banyak. Atau Allah dah beritahu dah. Dia turunkan satu-satu. Ada kaum yang kufur ingkar, Allah hapuskan ada. Satu-satu Allah dah hapus. Yang kita dah jumpa dah semua ni. Kemudian semalam kita bincang bab halal haram. Dan di akhir muka surat semalam tu menceritakan perihal kepribadian kaum mukmin. Awal muka surat surah Al-Mu'minun kita dah belajar 6 ataupun 7 ciri-ciri orang mukmin. Semalam Allah dah ulang balik sambung pada ayat 57 tu. Sebelum tu Allah cerita pasal istidraj. Kemudian Allah beritahu, okey, kalau tak nak istidraj, kalau nak tahu kepribadian orang mukmin, disambung ayat 57, itu apa? Dia takut azab Tuhan dia. Takut azab Tuhan. Dia berhati-hati. Sesungguhnya orang-orang yang takut azab kerana Tuhannya, mereka sangat berhati-hati dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaannya, mereka tidak menyekutukan Tuhan. Khauf dah semalam dah datang. Hari ini kita bincang pasal khauf, tapi semalam dah Allah beritahu bab khauf, takut azab Allah. Tu khauf tu. Dia berhati-hati sangat dia cakna.
So, kita dah bincang bab makan tu, halal jelas, haram jelas, syubhat tu yang kita menjaga. Dan dia semestinya tidak menyekutukan Allah. Setiap Nabi dan Rasul turun tu seruan dia sama je. Sembah Allah, jangan syirik. Jangan sembah taghut. Sembah Allah, jangan sembah taghut. Taghut tu apa? Selain daripada Allah. Tak kira lah dalam apa sekali bentuk, berhala ke, agama yang tak ada berhala ke, ada agama tak ada berhala, kepercayaan salah. Sembah dunia ke, sembah duit ke, sembah orang ke, sembah Firaun ke, sembah manusia ke, wallahualam. Semua taghut. Di-cover semua sekali. Jadi hari ini akan dijelaskan lagi apa itu khauf. Dalam penyucian diri yang penerbit pilih, alhamdulillah, insya-Allah kita akan fahamlah khauf. Dan kita tahu khauf tu mesti dikapitkan dengan roja. Khauf, takut, roja, mengharap kena datang sekali bersama-sama. Takut teramat sangat pun, tak ada pengharapan pun payah. Berharap saja tak ada rasa takut pun susah. Boleh terpesong kita. Jadi kita kena datang sekali. Khauf, takut yang amat sangat akan azab Allah. Takut Allah tak boleh terima amalan kita pagi tadi. Bangun buat amalan apa semua, takut tak terangkat atas kepala kita pahala. Tak naik pun. Bahkan kita lagi bimbang dihempaskan kepada kita amalan-amalan kita. Nauzubillah. Kami takut. Tapi dah masa sama mengharaplah, ya Allah, terimalah amalan aku ni walaupun ianya penuh dengan kelemahan, penuh dengan kejahilan. Laranya aku ni dah buat amalan, sembahyang pagi tadi, baca Qurannya, apanya lara. Zikirnya pun lara. Kita minta Allah terima. InsyaAllah hari ini akan dijelaskan lagi. Wallahu a'lam. Silakan. 60-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون صدق الله العظيم. Terjemahan, dan mereka yang memberikan apa yang mereka sedekahkan dengan hati penuh rasa takut kerana mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan
dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Kami tidak membebani seseorang itu melainkan mereka mampu hadapinya. Dan pada kami ada suatu catatan yang mengatakan mereka sebenarnya tidak dizalimi, iaitu dirugikan. Tetapi hati mereka, iaitu orang-orang kafir, itu dalam kesesatan daripada memahami Al-Quran ini. Dan mereka sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang terus mereka amalkan. Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, mereka terus berteriak-teriak meminta tolong. Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tidak akan mendapat pertolongan daripada kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, yakni Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya, iaitu Al-Quran, pada waktu kamu berbicara pada malam hari. Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah, atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Atau mereka tidak mengenal Rasul mereka, Muhammad, kerana itu mereka mengingkarinya. Atau mereka berkata, orang itu Muhammad gila. Padahal dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka. Tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran. Seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasa langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberi peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling daripada peringatan itu. Atau engkau, yakni Muhammad, meminta balasan daripada mereka, sedangkan balasan daripada Tuhanmu lebih baik, kerana dia pemberi rezeki yang terbaik. Dan sesungguhnya engkau perlu menyeru mereka ke jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh daripada jalan yang lurus. Tafsir Jalalain. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya mengikut ilmu Allah. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang melainkan yang sesuai dengan kemampuannya. Oleh sebab itu, sesiapa yang tidak mampu melakukan salat sambil berdiri, maka ia boleh melakukannya sambil duduk. Dan sesiapa yang tidak mampu berpuasa, maka ia boleh berbuka. Penyucian diri. Khauf, yang takut, merupakan tempat persinggahan yang paling penting dan paling bermanfaat bagi hati. Ini merupakan keharusan bagi tiap-tiap orang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Kerana itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman. Surah Al-Imran ayat 175. Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang takut di dalam kitabnya dan menyanjung mereka. Sungguh orang-orang yang kerana takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, dan mereka yang tidak menyekutukan Tuhannya, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, iaitu sedekah, dengan hati penuh rasa takut. Kerana mereka tahu bahawa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan merekalah orang yang lebih dahulu memperolehinya. Surah Al-Mu'minun ayat 57 hingga 61. Kata khauf tidak jauh maknanya dengan kata wajal, khasyah, rahbah, haibah, meskipun ada sedikit perbezaan pada perincian atau penyertaannya. Ada yang berpendapat bahawa khauf merupakan kegundahan dan gerakan hati kerana selalu ingat sesuatu yang ditakuti. Ada pula yang berpendapat bahawa khauf adalah upaya hati untuk menghindar daripada datangnya sesuatu yang tidak disukai saat ia merasakannya, sedangkan khasyah lebih khusus daripada khauf.
Khasyah adalah milik orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Firman-Nya, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Surah Fatir ayat 28. Khasyah merupakan khauf yang disertai pengetahuan. Untuk itu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kamu, dan aku adalah orang yang paling takut kepadanya di antara kamu. Rahbah ialah mencari peluang untuk lari daripada sesuatu yang tidak disukai. Lawannya adalah ragbah, iaitu gerakan hati untuk mencari sesuatu yang diinginkan. Wajal artinya hati yang menggigil dan bergetar kerana mengingat orang yang ditakuti kekuasaan dan hukumannya, atau saat melihatnya. Haibah artinya ketakutan yang disertai pengagungan dan penghormatan, yang biasanya juga disertai rasa cinta kerana penghormatan merupakan pengagungan yang disertai rasa cinta. Khauf merupakan sifat orang-orang mukmin secara umum. Khasyah merupakan sifat orang-orang yang berilmu dan memiliki pengetahuan. Haibah merupakan sifat orang-orang yang mencintai, sedangkan ijlal merupakan sifat orang-orang yang mendekatkan diri. Seberapa banyak ilmu dan pengetahuan yang dimiliki, maka sebanyak itu pula khauf dan khasyahnya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui Allah di antara kamu, dan aku adalah orang yang paling takut kepadanya di antara kamu. Baginda juga bersabda, sekiranya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kamu sedikit tertawa, banyak menangis, tidak bercumbu dengan isteri di atas tempat tidur, dan kamu akan keluar ke atas bukit untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mempunyai sifat khauf lebih suka melarikan diri atau menahan diri, sedangkan orang yang memiliki sifat khasyah lebih suka berlindung kepada ilmu. Perumpamaan antara kedua-duanya seperti orang yang sama sekali tidak mengerti ilmu perubatan dan seorang doktor yang dipercayai. Orang yang pertama menggunakan pertahanan dan berupaya melarikan diri, sedangkan orang yang kedua mempercayai ilmu dan pengetahuannya tentang penyakit dan ubat. Riyadus Salihin. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, tiada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali 2 titis air dan 2 bekas titis air yang dimaksudkan ialah titisan air mata kerana takut kepada Allah dan titisan darah yang tertumpah di jalan Allah. Adapun 2 bekas itu adalah bekas kerana di jalan Allah dan bekas kerana melaksanakan kewajipan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan ia berkata, ini hadis hasan. Hadis di atas mengandungi beberapa pelajaran. Antara lain keutamaan menangis kerana merasa takut kepada Allah yang demikian itu merupakan salah satu bukti keimanan yang benar kepada Allah. Hadis kesihatan. Daripada Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW mengatakan kepada kami, wahai para pemuda, sesiapa di antara kamu mampu ba'ah, iaitu nikah, maka menikahlah, kerana hal itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sesiapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa kerana hal itu dapat menekan hawa nafsunya. Hadis riwayat Ahmad, Musnadul Imam Ahmad. Ibn Nabawi. Hubungan puasa dengan kesihatan. Puasa merupakan penawar untuk pelbagai penyakit jiwa, hati dan badan. Manfaatnya tak terhitung dan mempunyai pengaruh yang menakjubkan untuk menjaga kesihatan, meleburkan sisa-sisa makanan, menahan diri daripada hal-hal yang berbahaya, apatah lagi jika dilakukan dengan cara yang benar mengikut syariat. Puasa menunjang kekuatan organ tubuh dan menguatkan hati, baik untuk jangka pendek atau jangka panjang. Puasa termasuk ubat spiritual. Apabila orang yang berpuasa memperhatikan batasannya mengikut tabiat dan syariat, maka manfaatnya amat besar bagi hati dan tubuh. Ada tujuan yang lebih tinggi daripada sekadar meninggalkan makanan dan minuman. Kerana itu puasa dikhususkan daripada amal-amal lain, iaitu bahawa puasa itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu,
puasa sangat bermanfaat bagi orang yang melakukannya. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau bab puasa ni ada sebuah hadis sahih daripada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abu Hurairah kata salahnya. At-tuhur, penyucian, bersuci adalah sebahagian daripada iman. Dalam syarah kepada hadis tu, hadis ni banyaklah. Kat tempat Riyadhus Shalihin pun ada hadis ni. Bersuci adalah sebahagian daripada iman. Kalau terjemahan dia, bersuci itu mengambil wuduk lah, mengambil wuduk. Tapi ulama-ulama mensyarahkan pengertian sebenarnya itu bersuci ialah penyucian. Mensucikan diri itu apa? Ramai ulama mengkhususkan kepada amalan puasa. Kepada amalan puasa. Beruntunglah siapa yang buat puasa sunat ni. Saya buat puasa sunat ni atas benda yang lemah sungguh lah. Mari semangatlah bulan tu buat. 4 bulan lepas tu tak buat lah. Lepas tu sebulan buat. Lepas tu tak buat lah. Kadang-kadang mari semangat bila bab-bab tertentu je. Awal Muharramnya ke apanya. Ada. Ambil lah semangat. Saya selalu cerita ayah saya memang inilah amalan dia. Puasa. Selang sehari puasa. Selang sehari puasa. Kami anak-anak ni nak meraihkan ayah makan hari Ahad. Hari Ahad dia tak puasa. Senin puasa, Selasa tak, Rabu, Khamis puasa, Jumaat tak, Sabtu puasa, Ahad tak. Itu pun bila dia dah banyak berpuasa, dia makan pun kurang. Hari yang dia tak puasa pun dia makan kurang. Itulah nikmat bagi dia puasa. Jadi tafsiran kepada hadis tu, hadis sahih ni, penyucian ataupun bersuci adalah sebahagian daripada iman. Ramai ulama-ulama tafsir mentafsirkan hadis ni sebagai berpuasa. Sebab puasa ni dalam ayat ni, puasa tu milik Allah. Allah je yang maha mengetahui berapa banyak dia nak bagi pahala untuk orang-orang yang berpuasa. Tak payah tengoklah bab kesihatan tu. Janganlah badan debak macam saya ni, puasalah nak kurus. Dapatlah kurus. Rugi je. Kita puasa sebab macam-macam nikmat Allah nak bagi. Termasuklah kesihatan. Baik, alhamdulillah. Pada muka surat ni besar sebenarnya tajuk utama muka surat ni. Tajuk yang pertama ialah apa itu sifat mukmin. 7 awal kita dah baca, semalam dah bagi tahu dah khauf. Ini cerita lagi bab khauf. Kemudian bab sedekah. Bab berhati-hati takut pada Allah. Ayat 60-61 tu 60 bab apa ni? Takut. Mereka memberikan apa yang sedekahkan sebab dia takut tu. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka sedekahkan dengan hati penuh rasa takut kerana mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan. Dia tak ada benda. Dia nampak akhirat dia, bimbang nanti kat dalam kubur lama, masya lama, mizan lama, rezeki masuk syurga pun takut, duduk depan pintu syurga pun lama takut. Jadi sedekah. Jangan tinggal sedekah, hari-hari kena sedekah. Carilah, nampak zaman sekarang ni boleh online ni kan. Klik sedekah RM1, klik sedekah RM5, hari-hari boleh sedekah, jangan tak sedekah. Kemudian bersegera dalam membuat kebaikan. Dan kita jumpa sekali lagi. Allah ulang balik surah Al-Baqarah tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah bagi tahu lagi. Tak usah bimbanglah. Walaupun rasa khauf tu pun kena ada pada kita, tapi janganlah sampai kita lupa dunia. Allah kata jangan bimbang. Kamu tidak akan diberatkan melainkan apa yang kamu boleh tanggung. Surah Al-Baqarah kita tahu ayat ni turun bab dosa hati kan? Bab dosa hati ini Allah ulang balik pada ayat 62 wala tukallifu nafsun illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang itu melainkan mereka mampu hadapinya, dan pada kami ada suatu catatan yang mengatakan mereka sebenarnya tidak dizalimi. Tak usah bimbang. Khauf kena ada tapi tak usah bimbanglah sangat. Bukan maksud tak usah bimbang, maksud dia janganlah sampai kita terlebih-lebih khauf sampai benda lain pun kita tak buat. Dan seterusnya itu pasal istidraj, pasal orang kafir kok mana pun minta tolong macam mana pun nanti tak ada benda lagi dah. Habis dah cerita bab orang kafir tu Wallahu alam. Dan insya-Allah besok kita sambung Nabi pilih tajuk kewajipan beriman kepada hari kebangkitan. Insya-Allah sambung sikit. Yang pentingnya saya sukalah ulang-ulang pada muka surat yang kita baca, pada ringkasan yang kita baca, hanya sedikit saja ilmu yang Allah nak bagi, maka tanggungjawab kita lah cari. Jangan nak baca Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Duk baca doa aje. Wa 'allimna ta'wil, berilah kefahaman kepada kami apabila kami membaca Al-Quran. Duk baca doa aje, tapi kita tak ada usaha nak mencari ilmu yang keluar daripada Al-Quran ni. Tak ada jelah. Tinggal doa ajelah kita Ingat, iman tu kena
kita ikrar bil lisan. Kita lisan kita kena cakap kita ni orang beriman. Tasdik dalam hati, kemudian kena ada perbuatan. Aku beriman, tak semayang tak guna. Faqihna fid din wa alimna ta'wil, dah baca doa ya tapi tak cari ilmu, tak guna juga wallahu a'lam. Insya-Allah sikit-sikitlah kita sama-sama ini ambil keberkatan dari hujan. Bumi yang penuh rahmat ni dah timpa hujan, insya-Allah semoga Allah berkatilah seterusnya kehidupan kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sikit pun tak apa, janji istiqamah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma astur 'auratina indaka bisitrikal jamil. Allahumma astur 'auratina indaka bisitrikal jamil. Allahumma astur 'auratina indaka bisitrikal jamil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.